Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus Kelantan United, yang mana Terengganu menang 2-1 hasil jaringan daripada Liridon Mintah, dan juga gol Kelantan United dijaringkan oleh OJ. Pada perlawanan ni kita boleh lihatlah yang sebenarnya Terengganu taklah berubah banyak sangat formation. Mereka masih lagi dengan formation 4-4-2 mereka, dan boleh dikatakan untuk game ni agak smooth di bahagian midfield dan juga agak fluid, terutamanya di first half lah. Dan di second half kita boleh nampak yang kemasukan dari Ivan Mahmud juga memberi impact yang positif in term of create chance dan juga untuk link up play, serta ada beberapa percubaan, tetapi masih lagi perlu banyak yang diperbaiki oleh bahagian attacking ataupun serangan pasukan Terengganu. Manakala untuk pasukan Kelantan United untuk game ni, mereka sebenarnya ada beberapa peluang keemasan yang mereka cipta daripada segi mereka punya direct football, yang mana kalau kita lihat kepada gerakan ataupun serangan yang mereka lakukan, memang kebanyakannya berpaksi dengan menggunakan Syazwan Zainon lah, dan banyak gerakan mereka lebih kepada direct toward the goal, iaitu hantaran-hantaran untuk mencari striker di hadapan, dan lebih kepada percubaan yang direct ke arah gawang gol pasukan Terengganu lah. Tapi sayang finishing mereka agak kurang, yang menyebabkan mereka tak boleh nak menyamakan kedudukan ataupun untuk mereka mendahului lah. Jadi untuk game ni pasukan Terengganu lebih klinikal, dan defensive pasukan Terengganu lebih positif untuk mengekang direct football yang dilakukan oleh Kelantan United. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara positif yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ni? Perkara pertama yang positif tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ni adalah di bahagian midfield mereka, yang mana gandingan Habib Harun dan juga Liridon Krasniqi, yang mana kedua-dua player ni bermain dalam sistem dua midfield sahaja. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada midfield pasukan Terengganu untuk game ni adalah improvement ataupun penambahbaikan yang ditunjukkan oleh Liridon berbanding game-game yang lain, yang mana untuk game ni kita boleh katakan Liridon dah bermula untuk berjinak-jinak untuk tidak menjadi malas, yang mana banyak gerakan-gerakan serangan ataupun build up ataupun progression ball di bahagian tengah dengan penggunaan Habib Harun. Liridon banyak untuk drop deep dan juga cepat untuk menyesuaikan diri dan meletakkan diri di tempat yang betul untuk menerima bola. Jadi boleh dikatakan movement yang ditunjukkan oleh Liridon pada perlawanan ni sangat-sangat bagus untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Terengganu lebih fluid dalam gerakan ketika mereka menyerang, daripada transisi mereka punya build up ataupun dari mereka punya bertahan ke menyerang, dan juga daripada sistem menyerang ke bertahan pun agak bagus. So untuk game ni memang Liridon Krasniqi antara player yang improve dan memang layak untuk jadi man of the match. Sebab apa? Sebab dia berjaya buktikan apabila dia berjaya untuk lebih banyak bergerak, maka pasukan tengah pasukan tengah Terengganu akan lebih senang untuk menyerang dan juga ada impak yang positif ketika bertahan. Bahkan untuk bertahan pun memang kita boleh nampak lah yang Liridon mampu untuk turun deep ke bawah membantu Habib Harun melakukan track back, use his physical untuk press dan berjaya untuk merampas bola di kawasan lawan dan sebagainya. So benda inilah yang kita inginkan daripada Liridon untuk memastikan yang bahagian tengah Terengganu lebih kreatif dan lebih banyak pergerakan yang lebih fluid di bahagian tengah. So benda tu memang positif side ditunjukkan oleh Liridon. Satu improvement yang memang patut dipuji lah tentang Liridon, iaitu terutamanya di first half lah. Di second half kita tak boleh nak cerita sangat, sebab di second half gameplay Terengganu boleh dikatakan agak tidak seimbang, ada turun dan naik lah. Tetapi untuk first half memang mostly improvement tu memang nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak puji tentang pasukan Terengganu ni, dalam sistem 4-4-2 mereka meletakkan gandingan Adisak dan juga Mintah. Lagi satu perkara yang membolehkan sistem 4-4-2 pasukan Terengganu ni nampak smooth dan nampak solid ketika first half adalah daripada kerajinan ataupun work rate yang ditunjukkan oleh Adisak Kraison. Bukan Adisak Kraison, maafkan saya, yang ditunjukkan oleh Jordan Mintah. Yang mana untuk game ni Adisak Kraison diletakkan sebagai top striker dan di belakang beliau adalah Jordan Mintah. Yang mana untuk game ni kita boleh nampak kerajinan yang ditunjukkan oleh Jordan Mintah untuk drop lebih deep, untuk membuat larian-larian di antara dua pertahanan dan juga di belakang pertahanan, untuk link up dengan Adisak dan juga untuk connect antara Liridon di bahagian middle department dan juga terutamanya di zone 14, membuktikan yang apabila Liridon mendapat support daripada Habib di belakang dan
juga mendapat support daripada Mintah di bahagian hadapan, membolehkan pasukan Terengganu lebih efektif dalam fasa menyerang. So benda tu juga memberi attacking shape pasukan Terengganu untuk beat pertahanan pasukan Kelantan United yang boleh dikatakan agak loose dan juga ada banyak space yang mereka tinggalkan. Jadi peranan daripada Mintah yang selalu drop deep dan cuba untuk connect antara Liridon di bahagian zon 14 telah membolehkan gerakan-gerakan yang terhasil untuk menjaringkan gol berjaya dicipta, terutamanya di first half. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita boleh puji tentang pasukan Terengganu ni adalah defense department mereka lah. Yang mana kalau kita lihat untuk defense department pasukan Terengganu, mereka bermain dalam fasa build up daripada bawah. Jadi apabila build up daripada bawah ni, benda yang positifnya adalah tentang Sadar Komatov dan juga dengan adanya Syarul Nizam. Tapi mostly saya akan highlightkan Syarul Nizam lah. Sebab apa? Sebab Terengganu bermain dengan high line, yang mana Syarul Nizam dia akan masuk ke kawasan center ataupun kawasan tengah untuk berhampiran ataupun berada sehampir selari dengan Habib Harun. So dia lebih bertindak sebagai ball playing defender dan juga memberi support kepada bahagian midfield untuk progress the ball daripada midfield department ke bahagian lebih atas. So jadi apabila Syarul Nizam naik ke atas, dia akan buka kepada Habib akan buka kepada Liridon akan buka kepada Mintah akan cuba untuk masuk ke dalam D-box bagi mencari Adisak Kraison dan sebagainya. So that is a good thing apabila defense department pasukan Terengganu in term of attacking ataupun dalam fasa build up, mereka boleh untuk join the attack dengan bertindak menjadi orang kata apa, selari dengan Habib Harun untuk memastikan progression ball tu akan ada banyak option untuk mereka melakukan switch play ataupun untuk mereka buka game. Dan yang paling penting, penggunaan fullback untuk game ni kita boleh nampak lah yang Azam Azmi memang efektif sekiranya diletakkan lebih tinggi ataupun lebih overload di bahagian wide area untuk dia cover bahagian wide area lah, berbanding untuk dia inverted masuk ke bahagian tengah. Sebab apa? Sebab satu, dia ada ball control yang bagus, dia ada ketenangan dan dia juga ada keyakinan dan dia punya overlap memang bagus, dan hasilnya kita boleh nampak lah bagaimana Azam Azmi bertindak dengan efektif, berjaya melakukan satu assist kepada Liridon yang pandai untuk menempatkan diri dia pada perlawanan ni untuk menerima bola dan menjaringkan gol. Begitu juga dengan Alif Zakaria, bermain dengan cemerlang di bahagian kiri, in term of defending pun bagus, in term of overlap pun dia bagus lah untuk game ni, memang kita boleh puji lah. Dan untuk Syafiq Ismail untuk game ni dia more to inverted di bahagian tengah dan dia lebih kepada masuk ke half space, lebih kepada central winger dan berjaya untuk cipta satu assist. Walaupun dalam banyak-banyak gerakan taklah terlalu banyak gerakan serangan dilakukan oleh Terengganu, tetapi mereka punya first half nampaklah attacking shape tu nampak kan. Tetapi masuk second half ada sedikit benda yang saya tak puas hati lah, yang boleh saya komen lagi kan. Jadi itu benda yang positif. Dan yang paling positif saya kata tentang Liridon, dan kita tak boleh nak lupa juga kepada Ivan Mahmud, yang mana kemasukan Ivan Mahmud untuk game ni boleh saya katakan dia nampak selesa untuk bermain lebih deep ataupun di zone 14. Dia boleh create chance, dia boleh untuk link up antara Adisak dan juga Mintah dengan baik, dia boleh untuk create game dan dia punya finishing pun nampak improve. Cumanya saya tak suka tentang Ivan Mahmud ni adalah mengenai area duel, sebab dia ada physical, dia tinggi kan, tetapi perebutan bola di udara ataupun bola-bola tinggi dia tak boleh menang, bahkan ada free header pun dia tak boleh nak score. So benda tu agak mengecewakan lah untuk Ivan Mahmud. Tetapi dengan adanya percubaan yang hampir menjaringkan gol, mungkin benda tu boleh meningkatkan dia punya confidence dan juga percubaan dan bagaimana dia create space dan juga link up dengan player-player di hadapan. Mungkin benda tu akan boost confidence untuk dia jadi better player pada the next game lah. So benda tu memang positive side tentang pasukan Terengganu. Jadi apakah kekurangan pasukan Terengganu? Untuk pasukan Terengganu, apa yang nampak kurang lagi adalah di bahagian winger, yang mana Syafiq Ismail walaupun dia satu assist, tetapi daripada segi contribution di bahagian attacking dia masih lagi kurang in term of supplying ball ke dalam D-box. Sony Norde yang mana masih lagi dengan individual punya skill, yang mana dia tak boleh nak memberi impact yang positif bermain as a team play. So benda tu perlu diubah lah. Dan untuk attacking kita boleh nampak yang Adisak Kraison untuk game ni agak tenggelam, dia punya movement tenggelam, dia punya pergerakan banyak isolated, tak menerima bola, tak ada ruang untuk terima bola dan sebagainya. Jadi Terengganu perlu memastikan yang mereka punya consistently di bahagian first half tu mampu untuk memberi persaingan yang hebat kepada bahagian hadapan pasukan mereka ketika di second half. Janganlah di second half mereka mula loy, orang Kedah kata, ataupun mula untuk menurunkan intensity game yang menyebabkan mereka tak boleh nak control game dengan baik lah. And second half semalam memang agak hancur lah bagi saya, tetapi first half mostly okay. And jadi itulah ulasan saya. Assalamualaikum.